arcoiris, Policía lindo también, Policía linda. Let's cooking. Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama Saning Senyambar dan ini Buletin Awani dan kita mulakan dengan perkembangan terbaru ini mana polis membuka kertas siasatan terhadap seorang lelaki yang mengeluarkan kenyataan didakwa menghina agama Islam. Selangor Sultan warns non-Muslims against interfering in Islamic matter. I don't care if you are Sultan. I don't care about your power. I don't care what Satan you pray for 5 times a day. Hey Sultan Selangor, first, ask your motherfucker Ustad and Mufti shut their mouth off. Don't run their mouth busybody interfering other religions matter. We are do respect who respect us. If you are not, we don't care who the blue in the hell are you bastard. Think before you make any statement. Raja-Raja Melayu, ahli politik belacan, Jakim dan Mufti gila kuasa, harap jaga mulut dan perangai ciplak celup kamu. Zakir babi naik, Rizwan teh tarik, Zamri mayat Kalimutu, Pondan Firdaus Wong sering membuat hal ganggu agama lain. Mengejek, mencaci, tetapi bapa ayam PDRM, Pondan Diraja Malaysia, tak pernah ambil tindakan walaupun beribu-ribu aduan dibuat. Double standard law in Malaysia. Sultan Celup terlebih dahulu berdakwa kepada diri sendiri dan kepada otak bodoh kurang mufti dan pendakwa setengah 6 yang lain supaya tidak mencampuri urusan agama lain. Ingat bahawa Muhammad adalah penipu seperti kamu. Berhenti solat ke arah batu 5 kali sehari. Stop calling Allah. Where is your God? Satu kaum yang tidak rasa malu. Kamu adalah sultan yang memalukan bangsa Melayu. Lembu bodoh. Dunia telah berubah. Teruskanlah berdoa ke arah batu hitam di Arab. Jika kamu sakit hati, sebegitu juga bangsa kami disakiti oleh bangsa kamu. Lawan. Tetap kami lawan. Vilvadi yara irundalum. Velvade darumame. Goodbye. Ya, so sempena bulan Ramadan hari ni saya berpuasa dan saya nak berbuka puasa juga hari ni. Ya, orang Kristian ni berpuasa pada bila masa dia suka. So hari ni saya puasa untuk 5 jam je, 5 hours. So dan saya nak masak hari ni menu Arab. Menu Arab sebelum ni kita pernah berbuka puasa dengan menu Cina, kita berbuka puasa dengan bak kutih. So hari ni saya nak berbuka puasa dengan babi juga sama, tapi bukan bak kutih tapi menu Arab. Kita nak buat shawarma. Kalau dekat Malaysia dia panggil shawarma. Ni traditional Mediterranean flatbread, kobas wrap. Ini adalah kulit shawarma. Kulit shawarma ada banyak ni, sebesar-besar alam ni. Dan kita ada oven roast ham, ya, babi yang telah dipanggang, di slice thin macam ni. Yang telah di slice thin macam ni, nampak tu. Alright. Hanya 1 pound saja, nampak tu. So kita ada bahan-bahan lain. Kita campurkan juga dengan ayam yang kita kasihkan black pepper sauce, dengan ada mayonis dan juga barbecue sauce, dan kita ada telur, kita ada cucumber timun, ada bawang Holland, ya, kita ada bawang Holland, ada tomatoes, ada green salad, ya, kita letakkan green salad dan kita letakkan dengan
kiri-kiri ni adalah kita punya cheese, kita punya cheese. And ada buah tamar, bulan Ramadan ada buah tamar, buah kurma, buah kurma. Tambahkan dengan kita punya mayonis. Okey, kita tambahkan dengan mayonis. Juga, ya, ini menu yang kita buat sendiri, kita buat sendiri, tapi ini adalah yang kita dapat kat bawah, grill tilapia boiled vegetable. Apa ni? Yang kita punya grill tilapia. Kita boleh makankan grill tilapia ni, okey. Saya suka banyak mayonis, letakkan mayonis, okey. Secukupnya mayonis. Okey. Mayonis banyak baru sedap Kalau mayonisnya sikit kurang kick bagi banyak-banyak sikit mayonis. Okay. Depends on you lah, kalau you suka sikit letak sikit lah. Okay. So sekarang kita letakkan kita punya oven roast ham ya. Kita punya babi kita kena susunkan dia macam tu ya. 2 pieces cukup 2 pieces. Okay. Dan sekarang kita letakkan kita punya ayam kita ayam barbecue sauce kita letakkan ayam. Okay, kita letakkan ayam. Okay. Now kita letakkan kita punya cheese kita. I suka cheese ni, sedap sangat. Dia lembut sangat cheese nampak tu. So many cheese. Kita letakkan cheese pakai tangan je ni buat sendiri. Dekat hotel tak ada sarung tangan lagipun makan sendiri Kan kita letakkan kita punya onion kita. Ya, untuk ada rasa onion pedas-pedas sikit lah kan. Okay. Ini kita letakkan tomato. Kita punya tomatoes. And kita letakkan kita punya green salad kita. Ya, ni pun dah ada tomato. Kita tambah lagi tomato. Sebab banyak tomato pun tak apa, sedap. Ya. Okay. Oleh kerana daun salad ni besar, kita potong-potongkan dia bagi kecil sikit. Okay, like this. Kita letakkan cucumber tapi cucumber ni macam dia potong besar sangat lah. Saya suka potongkan kecil lagi sikit Okay. Because dia potongkan besar sangat cucumber tu. Yang tebal sebab untuk salad biasa tebal So kita potongkan tipis sebab kita nak buat untuk shawarma, dia tipis sikit. Okay. And tambahkan lagi, bila kita dah potong-potong timun ni, kita tambahkan lagi daun salad. Alright. Kalau nak letak telur pun boleh letak telur, tapi tak payah dah banyak sangat. Ya. Barbecue sauce sikit. Sikit. Okay. Ni. Barbecue sauce kita letakkan sikit barbecue sauce. Okay. Now kita wrapkan dia. Okay. Oh my god, so big ya. Okay. Kita wrapkan dia like this. Ya, yang tepi-tepi ni. Ya. Yang tepi-tepi ni kita wrap macam ni Kita masukkan ke dalam macam tu. Okay. Like that. Okay. It become like this. And yang sini pun sama juga. Kita masukkan ke dalam macam tu. Supaya senang untuk dimakan Okay. So now sekarang ni jadi kita punya shawarma ham shawarma babi kita yang sedap, dan kita boleh berbuka puasa dengan shawarma babi hari ni. Okay. Dah siap dah kita wrappingkan dia. Ini dia kita punya shawarma babi shawarma babi dengan cheese. Walamame ni baki kita punya babi kita ham. Okay, kita punya ham kita. Dengan ada buah-buahan dengan ada buah-buahan, dan kita ada buah tamar buah kurma. Kita ada, saya suka makan banyak cheese. And hari ni kita ada kita punya side dish, kita punya dessert kita ada buff lava. Ini dia. Okay, ni dia kita punya buff lava. Okay. So now mari kita makankan. Mari kita mukbangkan dia. Okay. Hari ni saya merajinkan diri, saya berpuasa daripada pukul 1 pagi sampai pukul 9 pagi. Nampak tu cuaca dah terang. Ya, dah pagi dah terang. Ya. Okey.
So hari ni saya nak buka puasa lah. Jadi saya berpuasa hanya untuk 8 jam saja. Okey, yang penting kita ikhlas untuk melakukan ibadah berpuasa. Tak wajib pun bagi orang-orang Kristian, okey? So intro ni di shooting selepas saya buat kita punya ham kita, nampak ni? Ya, kita punya ham, kita babi. Kita buka puasa dengan babi tapi menu daripada Arab, menu-menu Arab. Hai, so apa khabar anda semua? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Salam Ramadan daripada kota London. Saya Alexis Wandi Isa. So you boleh panggil I Alexis, daripada dulu memang panggil Alexis. So hari ni kita, macam saya bagi tahu, kita menggunakan ham murah je, 1 pound je kan. 1 pound je kita gunakan ham. Kita pakai babi ya. Kita buat dengan shawarma. Kita dapat bahan-bahan ni semua ada dekat bawah. Tinggal kita order dan kita jadikan menu untuk berbuka puasa kita. So sebelum kita makan, marilah kita berdoa dulu. We grace before we eat, okay? In the name of Jesus Christ, Amin. You all. Nampak ni kita punya ham kita. Ada orang suka panggangkan dulu, tapi kat sini tak boleh masak. Benda ni memang dah masak. Jadi kita boleh terus makan terus. Halal. Halal lah untuk orang Kristian, halal lah. Lepas tu dia warna pink. Lepas tu dekat warna mulut ya, bibir ayam pink ni. So dia memang sedap sangat you all. Untuk breakfast. Ya, untuk breakfast memang sedap. Memang the best ya. Ham daripada United Kingdom. Okay, ni ham yang murah je. Ham ada yang mahal sikit pun ada ya. Tapi kita kalau ada kerja, ini je yang murah. 1 pound. So tanpa membuang masa, marilah kita cetek kita punya shawarma kita, jemput makan semua. Gas ni boleh masuk ke dalam dia. Enak. Setting lah dengan buah tamar. Kalau you nak buka puasa bulan Ramadan, biasa banyak buah tamar, buah kurma Saya tak berapa suka banyak ni. Saya kumpul lah, sebab dia bagi satu hari 3 biji. Saya kumpul tak makan pun. Saya tak berapa suka. Bagi saya, buah kurma tak sedap. Sesuai dengan kewujudan tempat yang tak best. So hari ni kita makan juga. Tapi hari ni saya ada satu topik yang very best dan very kontroversi, iaitu tentang seseorang yang berada di Jerman, orang Malaysia berbangsa India, yang dia Ganesh Paran ya. Saya sebenarnya mengucapkan tahniah, dan you very awesome, very brave, and you adalah orang yang memahami tentang hak asasi manusia, dan kamu bercakap tentang perkara yang betul bukan selalu sultan atau raja goblok orang Melayu kena maki, kena sembur. Diorang kat Malaysia, diorang tak berani buat benda macam tu, okey? Ampun tuanku. Bila tuanku datang ke Jerman ke, datang ke United Kingdom ke, adakah dia orang nak ampun tuanku macam mana? Tak ada. Tapi sebenarnya tidak boleh dirujuk kepada sultan semata-mata, okey? Memang betul pun apa yang Ganesh Paran tu cakap. Memang betul, absolutely 100% saya sokong. And then you tak boleh buat apa-apa kan. You nak report polis, 20 kertas siasatan you nak pergi menyiasat pasal Ganesh Paran. Dia kat mana? Dekat Jerman ya. Okay. You boleh berkuasa kat mana? Berkuasa di tanah sendiri. Tapi tak akan selama-lamanya berkuasa di tanah sendiri. Sebab you tak tahu berapa ramai rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam, ataupun orang Melayu seperti saya, mungkin juga orang Islam, yang lari keluar daripada Malaysia, dan mereka juga ada plan untuk menjatuhkan kerajaan Malaysia. Ini
sempena bulan Ramadan, I berdoa semoga Malaysia yang dah naik lemak sangat tu akan diserang oleh negara UK, Jerman, Netherlands dan juga Amerika dan beberapa negara yang akan hentam negara Malaysia tu because you very racist, you very discrimination dan you tidak menghormati hak asasi manusia. Apa yang dikatakan oleh Ganesh Parent tu memang betul. Ni bulan Ramadan ni babi ni aku bagi kat kau. Bagi kat Allah Ta'ala kau tu babi ni. Betul. Ya, buka babi. Takkan kau tak faham lagi kan? Betul. Something like bila isu pasal stokin kekemat, you tak pernah mengkaji, you tak pernah ambil tahu, tiba-tiba kau kecoh, menghina agama apa? You kena faham, diorang yang buat tu bukan beragama Islam, diorang tak faham pun agama you dan diorang tak mau tahu pun. Kalau pun seandainya mereka salah, sebelum ni saya pernah buat video, bagi orang Kristian, satu yang dibanggakan, satu benda yang satu doa, satu gift, kalau kita tulis dekat stokin ataupun kita tulis nama Tuhan, tidak ada tempat yang mulia kat kepala ke kat, macam malah nak ulang lagi kat kaki. Kalau kat kaki tu tak mulia, buruk lah, macam something dipijak-pijak tak boleh. Artis-artis Hollywood tu semua dekat star yang nama dia dekat tapak, dekat tengah jalan di orang lalu lalang dipijak-pijak guys tu Mesti who you are. You rasa you siapa? Itu adalah ideologi goblok kau rasa. Lepas tu yang lagi satu yang saya dengar, kerajaan Malaysia yang pasal orang penagih dadah masuk dekat pusat serenti, masuk dekat gereja, pusat serenti orang Kristian. Kenapa awak orang Islam nak masuk dekat pusat serenti atau pusat pemulihan untuk penagih dadah yang dianjurkan oleh pihak gereja? You sendiri tak mau masuk untuk you punya agama you. You betul you buat cerita menipu kat situ. Kau ingat kita orang semua bodoh Orang Kristian tak hadap kau nak baca Bible. Kau faham tak? Dia pun tak heran kalau kau baca Bible ke tak baca Bible, sebab agama kau memang goblok, memang kau punya umat-umat kau memang buruk. Memang pedofil ke situ, ya? Tak kisah pun. Tak ada nak suruh kau baca Bible pun, tak terhege-hege pun suruh kau baca Bible. Saya tak percaya benda tu. Saya dekat dunia ni, kalau tak ada orang Kristian, dah lama jahanam negara kau, dah lama ranap kau punya bangsa tanah pun kau tak dapat. Nasib baik ada orang Kristian. Dulu zaman pemerintahan British, ada orang British paksa kau baca Bible ke? Tak ke? Jangan buat sisa-sipu. Itu mesti penagih dadah tu nak masuk agama Kristian. So, bila dia masuk agama Kristian, kau bukan tak tahu penagih dadah. Kata-kata yang diujarkan oleh seorang penagih dadah, kau boleh terima sebagai bukti ke? Dia bukannya waras. Lepas tu, dia tak waras, sebab tu dia masuk pusat serenti. Entah dia ingat ke apa ke, pandai je buat cerita macam tu. Orang Kristian tak hadap lah nak suruh kau baca Bible tu. Lagi satu, saya nak tanya kepada you, agama you sendiri, Nabi kau, Nabi Cik Mamat, pedofil kau tu pun baca Bible. Walaupun dia tak pandai baca, tak pandai menulis, dia pun ambil kitab Taurat, Zabur, Injil dan dia suruh you baca. Dia suruh you baca Bible tu. Dia suruh you baca kitab Taurat, Zabur, Injil tu. Yang kau pergi takut sangat dengan kitab Bible tu, kenapa? Ada mana-mana hadis yang tak bagi kau baca kitab Bible? Aku nak tanya, mana hadis yang mengatakan you tak boleh baca kitab Bible? Mana? Tunjukkan saya. Zakir Naik pun baca kitab Bible. Sebab tu dia boleh jawab. Dia baca kitab Bible, dia belajar kitab Bible. Tapi sayangnya dia belajar kitab Bible, otak dia masuk setan, goblok kat situ. Dia mentafsirkan ikut kepala otak dia tu yang keluar Muhammadi. Dia kata Nabi Muhammad ada dekat dalam kitab Bible. Kepala otak dia tak pernah tercerita pun Muhammadi itu kisah syair-syair pujangga kat situ. Dia kata Muhammadi tu maksud cinta beradik, cinta berahi nak berkongkek kat situ. Faham? Mengesok. Apa yang paling utama ialah sebenarnya kau tu sebenarnya ulama-ulama kau punya
Sebenarnya ulama-ulama kau, para ulama atau ustaz-ustaz kau, sebenarnya dia orang anti-Kristian. Engkau sebenarnya tak suka Kristian, sebab tu kau tak berani masuk dekat gereja. Engkau, siapa yang masuk gereja kau kata kafir. Lepas tu siapa baca Bible tak boleh. Kenapa? Sebab engkau benci, kau takut bila orang masuk gereja dia akan tukar agama. Kau kan agama kau tak bagi tukar agama, masuk tukar. Aku lari pun sebab tak boleh nak tukar kat situ kan. Ya, maksudnya mengenai agama Kristian. Kau resis kat situ, kau anti-Kristian kat situ. Betul? That's why kau takut pada bayang-bayang kau sendiri. Kerja kau nak menipu agama goblok kau. Dengan kau punya ideologi kau, pemikiran kau macam mana nak bentuk masyarakat menggunakan kepala otak kau. Sebab tu ada apakah hukum, walaupun tak ada tulis, kau boleh fikir pakai otak kau. Lepas tu yang fikir ulama-ulama goblok kau tu yang fikir. Pakai otak dia yang tahu, jilat nonok aja kat situ. Poligami, pedofil kat situ. Lepas tu kau buat ideologi, kau buat kau punya macam mana cara kau nak buat kat tu. Kau fikir okey, mengikut sebenarnya macam ni. Tahun ni cakap macam ni, tahun depan nanti cakap lain pula. Understood? Jadi yang menentukan tu siapa? Manusia, ulama. Ulama tu siapa? Tuhan. Ideologi. Sedangkan agama Kristian tak kisah pun kau nak masuk ke, kau nak keluar ke agama, tak kisah. Kita tak peduli. Kita bercakap something tentang ketuhanan, you nak ikut tak ikut pun tak menjadi masalah. Understood? Tapi agama kau kecut, takut. Kalau kau berani, tak payah orang nak, siapa-siapa dekat Malaysia nak masuk agama Kristian, nak baca Bible, nak pergi dekat gereja, jangan sibuk. Bagi je. Aku nak tengok berapa ramai yang akan tinggal untuk agama kau tu. Dia orang tu tak boleh nak ke mana-mana, kau faham tak? Kau asal dengan kepercayaan goblok kau kat situ. So kan dia cakap tu kat situ kan, bila pasal isu Zakir Naik yang kau simpan teroris kat situ, kau negara India nak request untuk hantar balik yang melibatkan pembunuhan berlaku kerana ulah Zakir Naik, kau boleh simpan penjenayah, kriminal. Kau bagi dia taraf kerakyatan kat situ. Ya? Kita orang semua cukup bukti. Kau nak bercakap, kau ingat kita orang bodoh Kau ingat United Kingdom ni berapa ramai rakyat Malaysia lari ke United Kingdom, lari ke Amerika, lari ke Jerman. Diorang semua tak bagi tahu, diorang semua diam je. Sebab tu bila macam kes-kes Israel siapa yang merogol, siapa yang buat benda tu, dibuka cerita tu, dibuka bukti, engkau tak boleh jawab sebab engkau bercerita tentang fitnah. Ini yang berlaku dekat Moskow. Yang daripada 4 orang daripada Kyrgyzstan, daripada orang-orang Islam yang buat teroris, yang daripada IS daripada Iran yang masuk ke Rusia. Lepas tu yang sekarang ni attack dekat jembatan Belmore di Amerika. Itu pun salah satu yang dijangkakan daripada negara China dan juga mungkin terlibat dengan teroris juga di situ. Ya. Yang menggunakan bendera Singapura. Tak pasal-pasal Amerika dah anti kepada Singapura. Walaupun saya yakin orang Singapura tak buat benda tu ya. Saya rasa ni kerana you berjiran dengan teroris. You berjiran dengan orang-orang Malaysia. Kau tengok orang Malaysia very very anti and very very sokong kepada Hamas, kepada puak-puak teroris. Bagi duit kepada teroris. Habis diorang nak pergi mana? Diorang mesti akan pergi ke Singapura. Sebab Singapura banyak fasiliti. Termasuk orang-orang di negara Indonesia. Jadi dasar Singapura yang konon-kononnya tidak menyokong kepada Israel ataupun menutup cerita mengenai Palestin dan Israel itu silap. Sebab bila you tutup macam tu, ramai lagi teroris yang akan masuk. Sebab tu saya kata, ya, Malaysia dah naik lemak. Ya, kita kena rampas balik Malaysia. Semua orang bukan Islam, Sabah, Sarawak, and then Singapura juga, kita kena bersatu. Ya, perangi teroris mereka-mereka yang Islam yang terlampau ekstrim, yang mengetepikan hak asasi manusia untuk Islam di negara Malaysia dan juga Indonesia. Understood? Ya. Faham? Ya. Saya tidak menuduh orang Muslim, tetapi bukti yang banyak adalah Muslim. Dan tempat yang terbesar bagi sekarang ni yang Amerika dan United Kingdom kena tengok adalah di Malaysia. Banyak sekarang ni, terlampau banyak.
terlampau fanatik untuk keagamaan Islam. Ya, di Malaysia maupun di Indonesia. Dan Malaysia dan Indonesia merupakan salah satu umat Islam yang terbesar di dunia, iaitu di Indonesia. Diorang banyak menyimpan teroris-teroris. Di Indonesia pun banyak orang yang sembelih bom gereja, sembelih padri, bunuh orang-orang Kristian. Yang berlaku di Sulawesi. All those things. Jadi dah sampai masanya untuk orang-orang Eropah menjalankan satu kempen untuk memboikot diorang. Maksudnya kita ban, kita jangan mengiktiraf Islam sebagai agama, tetapi Islam sebagai ideologi. Dan kalau boleh kita jangan bawa mereka masuk ke negara kita, negara-negara Amerika, something like that, because it's very dangerous. And then kena bersatu hati Amerika, Rusia, untuk agama Kristian, for Christian, kena bersatu hati. Ya, UK, Eropah, and Australia and New Zealand. Because dia orang ni sebenarnya anti-Christian, dia benci kepada orang-orang kafir. Ya, agama dia mengajar untuk membunuh orang kafir. Kena kafir, dia orang anti kepada LGBTIQ, dan juga mereka anti kepada orang-orang Israel. Dia orang tak boleh, Israel nak masuk tak boleh, nak lalu tak boleh, terlampau benci. Dia terlampau membenci. Ya, sampaikan dia tak tahu membezakan urusan kita berpolitik, urusan sosial dunia dan urusan keagamaan. Let's talk. Terlampau benci. Ideologi mereka untuk membenci, membunuh orang. So, nasib baik saya duduk dekat United Kingdom, negara Kristian. Ya, jadi You tengok video ni Britain is a Christian country with a Christian culture and a Christian heritage. I'm going to let you know that you're free to practice your religion, but at no point will your religion dominate my country. At no point will your right to a mosque override my right to have an art centre that you've just taken over. You can't control it. It's a tough thing. It's what we're seeing here. No, what I'm saying is, how do you can't control that, because... But what you can say is, as they are now doing with Geert Wilders, with the Freedom Party, is to start to row back on the ability of the Muslim culture to completely take over our own. And that's something we're fighting against all the time. Don't you think I'm fighting that. Don't you think single-handedly. All for Britain, like this, like an angry woman in a paper bag. Well, I mean, you and Nigel are on the same page on a lot of different things. I have better teeth. You have better teeth. That's it. You made it very clear at the beginning. Yes. Isn't that part of the ambitious? Like, if I'm more ambitious than you are, and I want my religion to grow more than yours, yes, you can't prevent that. Well, I haven't been doing a good job of preventing it, but I need to do a better one. So I'm going to say to you. Video ni mengatakan tentang seorang perempuan yang memperjuangkan hak orang Kristian. Ya. Perempuan ni kata United Kingdom adalah negara Kristian, ya, officially negara Kristian. Jadi diorang bagi semua orang untuk menganuti apa-apa agama. You boleh menganuti apa-apa agama, it doesn't matter. Tapi jangan cuba untuk mengubah ataupun mendominate British ataupun negara United Kingdom menjadi seperti negara agama goblok kau. Ya, diorang akan berjuang untuk itu. Ya, diorang akan pastikan you tidak akan. Tapi kalau you datang kat United Kingdom, you nak menganuti apa-apa agama, terserah. Sebab kita adalah negara kita, Eropah adalah negara sekular. Tetapi untuk menjadi dominan ataupun you nak dominasi, you nak perjuangkan hak syariah kau ke something like that, is a bullshit. Okay, you better go back to your country and then you buat kat negara you. Jadi apa yang kau buat tu lah sama macam mak bapak kau mendidik kat rumah, bagi orang di Malaysia. Anak-anak tak boleh lawan cakap orang tua. Apa yang dia cakap dengar, ya pak, tak boleh bersuara. Bersuara je pukul. Pukul anak, pukul bini, tersepak, terajang, something like that. Ya, begitu juga dengan warga negara mereka. Diorang tak bagi cakap. Diorang suruh diam, duduk diam-diam kat situ. Yes, kebebasan bersuara, nothing. Jadi sesiapa yang nak maki hamun sultan, nak maki hamun agama Islam, nak sepak terajang Quran ke, nak bakar Quran ke, nak kencingkan Quran ke, nak berakkan Quran ke, kau kena keluar negara. So bila kau keluar negara, kau kena cari macam negara Jerman ke, Sweden ke, Eropah lah, Eropah ke, Amerika ke,
Yes, you can do. Understood? Yeah. Because that is the way you protest untuk diorang apa yang diorang buat, diorang teroris, diorang discrimination and very anti terhadap orang-orang agama Hindu, agama Buddhism dan anti kepada orang-orang kafir. So, that is the same thing with me. Bila I berada kat Malaysia, diorang anti kepada LGBTIQ and then diorang anti kepada Israel. Tapi you sebenarnya you lupa orang Kristian itu adalah orang Israel, orang Yahudi. I bercakap dengan orang Islam, they think, but I think Jesus Christ tu Christian kan? Mother Mary is Yahudi. Jesus adalah orang Yahudi. Dan Jesus adalah melengkapkan, kehadiran Jesus adalah Messiah. Messiah itu Masihi, Al-Masih, yang akan melengkapkan kitab Torah yang ditulis oleh, yang diturunkan, yang diberikan kepada Nabi Musa. Understood? That's why Nabi Musa itu adalah Old Testament, perjanjian lama. Dan Jesus Christ adalah perjanjian baru. Bukannya Old Testament to become Quran. We never said melengkapkan dia dengan Quran. Old Testament to become the New Testament. The New Testament adalah Jesus Christ. Jadi kalau kau nak lari ke negara-negara Kristian, kau fikir kau nak benci kepada orang Israel. All of them is Israel. I can be Israel. All the Christian can be Israel. Why you running to the Christian country, United Kingdom? I can kibarkan bendera Israel. You nak lari mana? Amerika. Amerika juga Israel, orang-orang Yahudi. Understood? Kita merdeka dekat Malaysia tu berbilang bangsa, berbilang agama. Dan you kena ingat, Sabah dan Sarawak juga adalah orang Israel. Orang Kristian adalah orang Israel. Orang Yahudi. Did you understand? Jadi saya menyokong adalah menyokong kepada orang Yahudi. Tetapi oleh kerana agama goblok dan monopoli you untuk orang-orang di Malaysia tak bagi support. Dia bagi duit kepada orang-orang Hamas, sokong berjuta-juta, beratus-ratus juta bagi kepada puak Hamas, ISIS. Tu apa ni? Bila kau pergi kat Jerman, Perdana Menteri kau dengan beraninya mengatakan memang dia ada hubungan dengan puak Hamas, memang dia menjalinkan hubungan bercium mulut dengan pihak Hamas dan bagi support duit kepada pihak Hamas, walaupun orang-orang Palestin kata tak makan ke buluh. Sebab apa? Sebab makanan semua tak sampai kepada mereka, dijual balik. Understood? Dia dapat duit. Lepas tu duit masuk dekat Hamas beli senjata api untuk berperang. Lepas tu yang kes rogol yang perempuan mengandung tu adalah orang Palestin itu sendiri yang mengaku konon-kononnya adalah orang Yahudi sebab dia boleh bercakap bahasa Yahudi. Understood? Banyak bukti tu yang merogol budak kecil, yang berkahwin dengan budak kecil sebab agama dia bagi, yang bunuh budak kecil juga orang Palestin. Orang Palestin tu semuanya sokong Hamas ke? Diorang menentang Hamas. Bila diorang menentang, dirogol. Bila diorang menentang, dibunuh. Bila budak kecil melawan, dikongkek. You tak dapat maklumat tu semua kan? Because you blur. You menyokong kerana agama goblok kau kat situ. Jadi kesimpulannya, saya memang menyokong sepenuhnya ya. Abang Ganesh parent, keep going. You kena cakap benda yang betul. Jangan mengilau-mengilau, melalut-lalut. Cakap benda yang betul, yang you cakap tu betul. Kalau you nak maki lagi, makilah ya. Understood? You ada kuasa, you ada hak you sebagai manusia untuk membela bangsa you, untuk membela orang-orang non-Muslim. Kita semua di luar negara untuk membela nasib orang non-Muslim, orang India, orang Cina, Sabah, Sarawak. Kalau kita tak bercakap dekat Malaysia, confirm kau tak boleh cakap. Kau bercakap masuk dia, kau bercakap menghina. Padahalnya dia yang menghina. Dia yang mengganggu kita. Dia yang mulakan dulu. Bukan kita. Ya? Hanya siap. So, ada siap. Ini, nampak ni.
I nak makan sup. Ini tadi kan saya tunjuk ada ikan talapia kan. So kita makan sup nak. Ya, kita ambil ikannya aja. Ya. Nah, ikannya kita potekkan dia macam ni, potek-potekkan dia. Ya. Kita nak makan sup. Yang dia punya salad tu simpan kacang-kacang semua simpan. Kita boleh makan malam untuk makan salad pula Understood? Saya panaskan kuah sup dia ni. Okay, kita tuangkan kuah sup. And now look at this. Plain soup. Tetap ada sup walau ada babi. Walau makan shawarma babi tetap nak kena ada sup. You all sedapnya. Bila bercampur dengan ikan panggang ni, isi ikan talapia ni. Sedapnya. Saya tetap ada cili potong dengan bawang putih. Kita tuangkan dengan kicap cair. Ya. Walau mami you all, sedapnya. Jadi sekarang ni orang Malaysia kan dah lama kan, dekat 60 tahun, 70 tahun tak berperang kan. Nanti kita tengoklah, kita ambil balik, tengok siapa yang menang kat situ ya. Jangan nanti you all bila gertak nak kena perang, nak serang negara dia kan support kepada Palestin penipuan Hamas kan. Anwar Ibrahim tu nak masuk jail sekali lagi. Dulu dia kan jadi Perdana Menteri kan, bekas banduan kan. Orang dah tak kisah, orang maafkan dia sebab dia bercentut je hari-hari kat situ. Aku ingat dia ni support for the LGBTI rupanya. Ya. Rupanya aku duduk rupanya di bawah pemerintahan dia aku ditangkap ya kerana LGBTIQ. Understood? And then dia dulu duduk kat Malaysia. Masa kat Malaysia kan, dekat penjara tu, dekat penjara Malaysia. Lepas ni bila nak serang Malaysia, tangkap Anwar Ibrahim, kau sumbatkan dekat tahanan ISIS kat situ ya. Dia adalah orang-orang kuat ya, orang-orang kuat kepada pertubuhan teroris ya. Tangkap, masukkan di dalam penjara luar negara di Amerika. Macam Saddam Hussein. Kerana dia terlibat dalam puak Hamas dan berlaku banyak pembunuhan ya, dengan duit yang dia bagi, dengan sokongan yang dia menyokong, menandatangani untuk berlakunya pembunuhan-pembunuhan di Palestin oleh puak Hamas. Understood? Walaupun Amerika dah bagi warning, jangan campuri. Tidak, kita kena memperjuangkan hak. Go for it. You tunggu dan lihat ya. Okay. Amerika, United Kingdom tak pernah takut dengan negara you ya, kita belum pernah kalah lagi. Orang Kristian Eropah, even Australia, Singapura pun menunggu-nunggu nak bom negara you kat situ ya. Understood? Sedapnya you Okeylah. So kepada anda semua, terima kasih kerana telah menonton. Sedap kita punya babi. Menu Arab ni pun boleh juga, orang Arab ada makan babi juga. Dijadikan dengan babi. Sedap sangat you